Tapi kalau Syafi'i kau apa ni, perempuan pun molek lah kalau Jumaat. Di masjid kau ramai, tak pergi molek. Boleh berlaku lah. Nak buat tu, kalau nak hak moleknya, memanglah perempuan lelaki pun serupa je. Kalau Jumaat boleh pahala lebih. Sebab Nabi tidak ya boleh lebih ni lelaki saja. Nah, kalau Jumaat tak. So umum. Jadi hak semoleknya suami kita tu pun dia benar lah kita. Sebab zaman sahabat pun sahabat-sahabat perempuan ni dia pergi masjid, tak ada halangan pun. Nabi pun bahkan larang, la tamna'u ima Allah masajid Allah, jangan larang orang-orang perempuan dia pergi ke masjid, Nabi kata. Jadi mana boleh lah pergi ke masjid tu. Tapi kalau nak kau jadi tidak mesra, nah, kau lagu mana? Masing-masing macam katalah dia mungkin tak dapat kata lelaki tu nak lebih lagi sama hukum. Tak apa, kalau dia tu tak ada gapo-gapo tak apalah. Gitulah mereka itu. Boleh lah kalau boleh buat gitu. Apa tak kita ni? Bolehkah kita berdoa berjemaah? Berjemaah. Sebenarnya dari segi boleh tu boleh, harus. Cumanya kita perlu tahu, terutama kita hak mengaji hadis ni, adakah Nabi SAW buat semua lagu tu? Kalau nak ambil sah hadis, bukan masalah semua, sah hadis je. Nabi pernah buat semaya subuh ke, semaya zuhur ke, dia berdoa sekali? Tak ada. Maksudnya bebas. Nak berdoa ni bebas, masing-masing sendiri-sendiri hak tu lebih molek. Tapi kalau doa sekali bukan makna tak boleh, boleh. Cuma takut-takut orang kita yang mengaji hadis ni kena lagu tu. Benda hak Nabi tidak buat dengan tetap. Kalau kita buat tetap sehingga mengelirukan orang duduk ingat kau lagu ni balik sampai Nabi. Itu mengelirukan. Jadi hak moleknya doa masing-masing. Pada doa ni tu iman ni kan, dia macam-macam tu iman ni pun. Dia tak tahu doa tu je. Kitanya ada hutang tepek banyak dah. Dia tak rajin pun minta dengan Tuhan. Kita doa amin hak dia. Tak tahu ke satu je. Hak moleknya lah ni kita boleh baca belakang. Dah kalau orang zaman dulu ya juga. Memang buta huruf. Kita kata lah ni ada terjemahan doa Nabi, doa lah. Kalau kita ada masalah kau sakit, mak kita sakit, doa cara sakit. Ni dia tak doa. Dia doa hak dia tu. Hak tu sama. Betul kita kata Rabbana atina fid dunya hasanah, tu imam baca belakang itu umum. Umum tapi nak khusus. Ada kan? Untuk orang sakit, untuk orang buta, untuk orang yang ditindas, dianiaya, macam ada belakang. Kalau kita berdoa sendiri, kita lebih tahu apa masalah kita. Dan tidak ada kelebihan. Kalau ada kelebihan, buat semua lah. Ni nanti kita baca dalam Bukhari, dan kita hadis mana-mana pun tak ada. Cuma nak kata siapa haram tu tidak. Harus boleh. Doa tu boleh. Itulah. Lepas tu anak doa apa-apa boleh tak apa. Molek lah berdoa lah biar Tuhan ampun. Cuma Nabi SAW orang bunuh diri dia tak segi semayang. Tapi sahabat dia pergi lah dia. Kalau orang tu kafir dia tak pergi, Islam lagi. Bila Islam lagi Tuhan boleh ampun dosa. Pasal dia Islam lagi, tidak jadi kafir dengan bunuh diri ni. Cuma Nabi pasal dia tak galakkan lah. Sebab dia tak pergi, biar ajar umat ni. Mana Nabi tak kena benar. Sampai dia tak segi semaya, orang ajak semaya, dia tak pergi semaya, orang bunuh diri. Menunjukkan dia tidak suka. Tetapi dia suruh sahabat dia pergi. Jangan lock gitu yang tanah. Tak boleh. Fardu kifayah juga. Menunjukkan dia Islam. Bila Islam, dia ada harapan lah Tuhan ampun. Kecuali kalau kafir tak boleh lah. Tak ada arti kita doa pun. Tapi kalau selagi Islam, ada maknanya, ada artinya. Molek lah. Hak tu pun termasuk dalam waladin salihin yad'u lahu, termasuk juga anak soleh yang mendoakannya. Cara anak solehnya lagu tu lah. Nak lagu mana? Ayah siapa-siapa pun kita kadang-kadang dalam hidup ni kan buntu, gelak mata, teringat molek pada masa tu. Orang ni dia tidak serupa. Kalau Tuhan nak buat orang lebih pun, orang hebat pun, fikiran dia pun, nak buat buntu boleh berlaku juga. Kena ingat gitu, sial. Cuma jangan sebab Nabi buat tu, iyalah tu. Jangan menggalakkan, jangan kita dorong.
Jangan jadi mudah orang dah buat lagu tu. Dia hak sebut dalam Quran, dalam hadisnya, hak kekal dalam nerakanya, antaranya orang bunuh diri, kekal dalam neraka. Tapi ulama-ulama kata kekal tu maksudnya lama sangat lah. Kalau sementara apa tak sedah duduk dalam neraka. Kekal tu maksudnya lama. Sebab kalau selagi Islam, dia akan terbit juga daripada neraka tu. Itulah akidah kita ahli sunnahnya. Adakah makan minum dalam keadaan berdiri kurang menepati sunnah? Boleh berlaku, bersesuai dengan keadaan lah. Kalau setengah-setengah tempat juga dia tak ada tempat duduk, tak perlulah kita duduk. Contohnya nampak pelik lah. Boleh berdiri lah. Banyak dalam hadis-hadis ni Sayyidina Ali, orang tu orang ni minum sampai diri ada. Makan pun ada juga, tapi tidak dijadikan kebiasaan. Jangan jadi nak makan kat taklah dia jalan. Janganlah betul. Jangan. Kalau betul dah sedang molek gitu keadaannya sesuai gitu. Ya. Kita boleh menyesuaikan diri lah, maksudnya orang Islam ni. Kalau begok tengah malam ni satu tepi jalan, orang tak ada tempat duduk. Makan dah lapar. Belajar pun. Gitulah betul lah. Jangan cari, jangan pisau. Tentang golongan yang dicampak ke dalam neraka sebab tidak ikhlas. Kaya mahu dikatakan pemurah, pejuang mahu disebut terkenal, berani ke apa ke. Alim mahu disebut alim. Sungguh memang hadis sahih ni. Gapo-gapo pun kita kena ikhlas molek. Jangan tak ada gapo sebut dalam dunia sikit sebanyak tak gapo sangat tak boleh kan. Kena ikhlas. Kalau tidak sia-sia. Jangan kita berurusan dengan Tuhan ni lagu tu. Palsu lah seseorang cakap duit palsu, dia tak akan terima kalau orang duit palsu. Mungkin kita tertipu yang tak ada boleh nak cek palsu ke tapi kalau Allah SWT orang ni betul ke tidak. Apa-apa pun ikhlas penting. Sikit pun kalau ikhlas besar maknanya. Banyak pun kalau tidak ikhlas tak ada arti. Kalau nak hak ni, dia boleh hak ni lah. Boleh hak ni. Boleh orang panggil pemurah, orang panggil berani, orang panggil alim, boleh hak tu. Tapi dari segi hak sebenarnya, hak kekal tak dapat. Hak naknya ikhlas. Hak tu. Kalau tidak, memang betul lah ni. Allah. Hati saya kata tambah dalam bosan. Saya. Ada tanya, kalau apa orang sakit ni, ada juga tu orang kena kosong orang sakit. Mana? Rasa setet. Orang rasa setet tak siap. Masih beli benda kosong. Dia hadis tu betul sahih, tapi makna dia tu macam-macam pendapat ulama. Antaranya hak masyhurnya iaitu syaitan hak besar-besar, hak kecil-kecil tu ada. Bukan tak ada langsung. Hak besar-besar, hak skala lepas. Apa ni skala lepas hak tu. Ni dak. Tapi bukan makna syaitan tu tak ada langsung. Ikat belaka dah. Sebab dalam hadis sebut maradatus syayatin. Maradatus syayatin ni syaitan yang ganas lah, yang kuat. Itu satu. Yang kedua mungkin hak masuk atur ni kuat juga tu. Itu masalah kelemahan diri dia. Syaitan lemah pun dah. Kalau syaitan tu tak sebelah mana budak syaitan je kita kata dah. Tapi dah jiwa kita tu lebih budak lagi daripada dia. Berat juga dah. Itu masalah jiwa dia. Yang ketiganya kesan tu, kesan. Setengah ulama kata tak ada syaitan, memang kena bekas belakang, tapi kesan hak dulu tu dia ada. Kesan hak sebelum bulan puasa tu ada semacam dalam diri kita tu. Waktu jadi daging darah kita. Buah penakut tu ada semacam tu nah. Penakut, kalau orang kedekut pun kedekut semacam ada lah benda-benda tu. Tu tabiat. Termasuk dalam tabiat. Wallah alam begitulah. Ya. Ini belakang. Ada hadir Nabi yang sahih. Nabi menggalakkan saya biar kubur dia.
dikatakan urusan ziarah kubur tu wajib masuk surga ziarah kubur. Lagi? Soalnya jaga penangian kalau kita pergi supermarket kan lama seksi-seksi ke macam mana kita nak jaga penangian adakah puasa kita pungkuk Yang pertamanya masalah ziarah tu. Setengah-setengah ulama mengatakan tak ada hadis yang khusus untuk ziarah tu sehingga jadi kelebihan tu tak buat benda lain pun tak apa, tak ada. Dan orang yang kata ada ziarah pun dia tidak letak atas hak tu. Jadi segala-galanya tak apa, adalah hak lain sesat adalah apabila buat sekara tu. Tidak ada jaminan juga. Tidak ada jaminan. Supaya hak lain-lain lah. Dia sebut gini hapus dosa, tapi dia bergantung kepada keadaan juga. Keadaan orang. Dari segi akidahnya, dari segi apa. Kalau hak terima, hak tak terima dia kata memang tak ada. Hak sahih betul-betul yang boleh kita pegang sungguh tak ada. Cuma termasuk dalam hak umum lah ziarah kubur sebagai peringatan gitu je lah. Dan banyak lagi bid'ah-bid'ah yang lain kan tak, kira salah lah ke Nabi kan, ada banyak lah. Tu tak ada semua tu. Tak ada semua. Tak ada. Kira salah ke Nabi tak ada. Tak ada dalam hadis sebut sahabat duduk mana-mana kira salah lah ke Nabi. Pada dia tak ada. Ziarah kubur dengan maksud tuju dengan maksud tu saja. Itu tak boleh. Takut jadi supaya dengan orang kafir. Itu tak boleh. Tapi kalau bila-bila kita pergi tu seperti kita pergi kubur ayah kita ke apa, boleh lah tu. Memang ada lah kelebihan secara umum tu ada. Tapi kelebihan khusus sehingga tak nampak dah tergelam habis hak lain dapat kelebihan, itu tak ada. Tak ada siapa pun kata lagu tu. Lepas tu jaga pandangan tadi tak, setakat mana yang kita dapat lah. Setakat mana yang kita dapat. Hak di luar daripada kemampuan kita tu tak boleh lah. Jangan sampai tunduk-tunduk tu sampai bawa kereta tepuh. Jangan. Mesti kena tengok lah. Jadi setakat mana yang kita dapat. Kalau kita boleh elak, mungkin menimbulkan fitnah dengan cara tak pergi, tak usah pergi. Kurang lah, kurang. Kawal lah setakat mana yang boleh. Kita ulangi lagi apa ni maklumat tadi. Pihak dalam pasar ada melancarkan tabung untuk pembinaan masjid. Bangunan ini dulu kita demo tu untuk buat bangunan sekolah dan telah siap bangunan itu sekarang kepada masjid lah. Dan ianya akan dibina pada bulan ini juga permulaan. Jadi takut tengok ni pasal saya berjuang ni pun jadi takut juga. Jadi tak dengar. Siapa yang boleh lah